Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pasti juga lah hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah pemerkasaan PUSPEN, henti stigma negatif. Okey, ini bagi saya cukup penting sebenarnya kerana memang ramai sudah pun mengetahui sebenarnya tentang peranan yang dimainkan oleh PUSPEN, tetapi ada jugalah pandangan-pandangan ataupun stigma-stigma yang mungkin bersifat negatif yang dilontarkan, dan inilah perkara yang ingin kita dapatkan penjelasan daripada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Puan Siti Mariam Mursidan yang merupakan pengarah di bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK. Jadi apa khabar Puan? Khabar baik, alhamdulillah. Bersama kita lagi di ruang bicara ini selepas 1 tahun. Okey, macam saya katakanlah Puan ya, ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Dan kalau ada penonton-penonton, saya ingatkan lagi, kalau ada anda di luar sana yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan 2 talian kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian ialah 03 2604 0149. Baik, kita terus kepada perkara yang ingin kita sembang-sembang ini, Puan Siti Mariam ya. Bila kita bercakap tentang PUSPEN yang dulu dikenali sebagai pusat serenti sebenarnya, bagaimana tentang penerimaan ataupun pandangan-pandangan negatif yang dilontarkan tentang peranan yang dimainkan oleh PUSPEN itu secara keseluruhannya? Pandangan Puan secara ikhlas. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya lah datang sekali lagi sini untuk bersama-sama untuk menjelaskanlah berkenaan dengan peranan dan perkhidmatan yang disediakan oleh ADK. Dan secara jelasnya ADK ni selain daripada PUSPEN, PUSPEN ni sebahagian daripada fasilitis yang ada di ADK yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan. Selain daripada PUSPEN ni sebenarnya kita juga menyediakan rawatan dan pemulihan dalam komuniti, iaitu di luar daripada PUSPEN yang tidak masuk PUSPEN, dan itu sebenarnya dia punya klien lebih besar jumlah dia berbanding dalam PUSPEN itu sendiri. So maksudnya kedua-dua ni kita ambil adalah tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan terbaiklah rawatan pemulihan kepada klien yang ada datang pada kita ataupun yang secara mandatori. Dan kalau kita lihat PUSPEN ni kalau dulu dikenali sebagai pusat serenti, telah wujud sejak sekian lama pada tahun 1983 lah. Dan sekarang ni jumlah dia pun kita tambah mengikut keperluan semasa. Kalau kita lihat penagih-penagih ni pun dia dah berubah. Dia punya jenis penagihan dia tak macam dulu. Jadi kepelbagaian itu menuntutlah kita untuk menambah ataupun menyediakan persen yang sesuai dengan tahap penagihan ataupun jenis penagihan. Dan seperti soalan tadi mengatakan berkenaan stigma. Kalau kita lihat stigma berkenaan dengan PUSPEN ni memang wujudlah daripada dulu, memang tak dapat dinafikan. Tetapi pada kami benda ni adalah satu cabaran dan kita perlu mengambil cabaran itu dan menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan satu tanggapan yang positif lah terhadap PUSPEN ni. Disebabkan itu kita tukar namanya daripada pusat serenti pada PUSPEN untuk memberi sedikit kelembutan dan memberikan satu bukan benda yang macam kasar sangat lah. Maksudnya dengan nama ni kita haraplah akan memberikan satu inspirasi ataupun satu pendekatan bahawa orang nak dekat dengan PUSPEN ni. Sebenarnya PUSPEN ni bukan satu tempat yang untuk ditakuti.
Dan bukan pushpan ni apabila seseorang tu dah masuk pushpan, maka berakhirlah kehidupan dia. Berakhirlah dia punya masa depan dia tidak sebenarnya. Dia boleh diibaratkan sebagai pushpan tu bila dia datang dan pergi pushpan tu, dia adalah untuk memperbaiki diri. Maksudnya dia dah terjebak dengan penagihan, dan penagihan ni bukanlah dia bukannya semua bila masuk pushpan ni orang yang sangat teruk, dah tak boleh rubah dan dia punya penagihan tu sangat parah. Tidak. Dia pun bila pushpan ni kita lihat ada jenis-jenis dia lah, dan ada tahap-tahap dia. Tahap yang ringan, yang sederhana, dan memang ada yang parah, dan ada yang memang sangat-sangat hardcore lah nak kata. Itu pun ada. Jadi kepelbagaian itu pun menyebabkan kita ADK pun melihat benda tu sebagai satu challenge, dan kita pun cuba memberikan satu pendekatan yang baru bersesuaian dengan keperluan-keperluan tu klien itu sendiri. Jadi dengan itu kita pun cuba mempromo kepada semua rakyat Malaysia berkenaan dengan pushpan ni. Pendekatan-pendekatan yang baru, model-model yang baru, apa jugalah modul-modul yang baru. Maksudnya kita berubah daripada zaman dulu tough and rugged kepada zaman sekarang yang penuh kasih sayang, katanya lah. Maksudnya kita terima dia sebagai seorang manusia yang memerlukan perubahan dan memerlukan bantuan. Dia memerlukan bantuan dan kita tak perlu menghukum dia. Betul. Sebab dalam kesilapan tu mungkin ada rasa untuk berubah, tapi bila kita tak bantu, dia akan menyekat tu dan dia akan terus jadi seorang penagih. Sebab tu kita sentiasa buat promosi lah berkenaan dengan pushpan ini. Dan bila kita bercakap tentang pushpan ni, sebenarnya banyak dah perubahan yang berlaku sebenarnya dulu dengan sekarang. Kalau dulu sebelum mungkin masa saya kecil dululah, ataupun masa zaman saya sekolah dulu, mungkin pushpan ni atau pusat sensi dulu dia memukkan dengan bila masuk usia ni dia akan didera. Apabila buat salah akan dimasukkan bilik gelap, dia makan makan neneraan. Bila masuk je kita akan diletakkan dalam satu tempat yang mana kita akan proses untuk detoksifikasi yang menyiksakan. Maksudnya tak ada orang ambil tahu dan sebagainya. Tapi sekarang keadaan dah berubah. Pada saya hampir 100% dah berubah. Maksudnya benda tu dah memang tak wujud. Sebab tu kita cuba memperkenalkan, dah menunjukkanlah benda itu yang kita nak tunjukkan. Okey, saya tertarik hati dengan apa yang Puan sebut di awal tadi, iaitu perubahan yang dilakukan oleh AADK sendirilah, terutamanya untuk memperbaiki perkhidmatan yang diberikan oleh pushpan. Dan Puan juga menyebut bahawa ianya sentiasa ditambah mengikut keperluan semasa. Bila kita sebut istilah keperluan semasa itu sendiri, barangkali bagi AADK sendiri, ada tak figures ataupun perangkaan yang menunjukkan berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia ataupun penagih darah yang ada dalam rekod AADK setakat ini, Puan? Okey. Kalau ikutkan daripada rekod yang kita ada daripada dulu sampai sekarang, jumlah penagih dadah yang pernah menerima perkhidmatan ADK dan pernah direkodkan ADK adalah lebih kurang 103,000 orang. 103,000 orang lah. Dan untuk angka semasa yang ada yang mendapat perkhidmatan dengan ADK dalam pushpan, angka semasa lah yang sekarang ni ada lebih kurang dalam 7,000 orang. Yang dalam institusi lah, masuk dalam pushpan, dan dalam komiti yang tidak masuk di pushpan tapi di luar yang mengikuti program-program di ADK daerah, di fasilitasi ADK yang lain seperti pusat iman, pusat integrasi pelayan dan sebagainya, lebih kurang dalam 50,000 lah yang ada di luar. Jadi jumlah tu lagi besar daripada di pushpan. Jadi bila jumlah tu besar, bila menggambarkan jumlah tu besar, jumlah trend penagihan juga dah berubah. Dia berubah mengikut jenis dadah yang kalau dulu kita tak pernah jumpa dadah sintetik. Kalau zaman-zaman dulu mungkin ada, tapi jumlah dia sangat kecil. Dulu mungkin banyak yang menggunakan dadah organik, heroin, morfin, ganja dan sebagainya. Sekarang trend tu dah berubah. Apabila jenis penggunaan dadah tu dah berubah, maka kesan daripada seorang tu pun dah berubah. Maksudnya dia punya kesan dengan dadah, kalau dulu mungkin dari segi physically kita boleh tengoklah perubahan-perubahan dia. Tapi sekarang fizikal mungkin kita agak sukar. Tapi dia lebih pada perubahan tingkah laku, pada pandangan dan sikap dan sebagainya lah. Kalau dulu dia seiring semua tu. Tapi sekarang ni kalau kita lihat banyak bila menagih tu tidak dapat dilihat
lihat dah tak dapat dikesan pada peringkat-peringkat awal. Mungkin perubahan-perubahan tu jadi kemudian. Jadi bila keadaan tu berlaku, kita ADK ni kena ambil challenge lah, sebab itu tanggungjawab kita. Jadi kita semasa kita review balik kesan dia apabila seorang tu jadi macam ni, apa keperluan dia, berdasarkan daripada kajian, berdasarkan apa yang berlaku sama ada dalam negara dan luar negara, kita ambil dan kita sesuaikan dengan budaya kita. Jadi kita pun merangka modul rawatan dan pemulihan tu yang baru seperti yang ADK kenalkan dalam melalui modul I Pulih. Satu persoalan sebelum kita teruskan Puan Siti, mereka yang ataupun masuk ke Puspen itu, adakah itu tindakan daripada ADK ataupun they surrender themselves to Puspen untuk mendapat rawatan, ataupun bagaimana, ataupun dihantar oleh pihak-pihak polis misalnya PDRM untuk mendapat rawatan di Puspen itu? Okey, sama ada di Puspen ataupun di dalam komuniti, mereka mendapatkan rawatan ni ada melalui dua saluran lah. Melalui yang pertama melalui tangkapan tu boleh melalui ADK ataupun pihak polis. Kemudian yang kedua datang secara sukarela. Dan sukarela ni yang dibawa oleh family sendiri, ataupun diri dia sendiri datang. Dan kita juga mengambil inisiatif untuk menjadikan perkhidmatan untuk golongan yang ada kerja lah, kaya. Maksudnya selalunya yang bekerja ni selalunya dia belum tahap yang teruk, tapi dia baru peringkat permulaan, dan bila sedar bahawa itu ada mereka telah melakukan kesilapan, maka bila datang mereka untuk menerima rawatan. Jadi itu dan kita menjadikanlah perkhidmatan untuk yang sukarela dan yang mandatori. Kita asingkanlah mereka. Sebab cara pendekatan untuk sukarela dan mandatori ni dia ada sedikit berbeza. Sebab kalau yang sukarela ni memang dia dah tahu dia datang pada kita untuk rawatan, dia lebih mudah lah untuk kita buat penilaian, kita sesuaikan dengan apa bentuk modul rawatan yang sesuai untuk dia. Kalau yang mandatori ni mungkin ambil masa sedikit, dia maksudnya peringkat awal tu, peringkat fasa permulaan tu dia akan jadi lebih lama sikit berbanding dengan yang sukarela. Ambil masa tu selalunya berapa lama mereka akan berada di Puspen? Dalam Puspen ni dia akan ada sehingga 2 tahun pada Puspen. Tapi daripada dan kita bahagilah peringkat-peringkat tu. Tapi peringkat awal untuk kemasukan tu yang challenge lah pada ADK sebenarnya. Masa itulah kita buat saringan, kita buat penilaian dan kita buat penentuan. Sebab seorang yang pergi ke Puspen tu ataupun rawatan di daerah tu, dia akan berbeza-beza. Jadi bergantung pada itulah, mungkin ada 2 orang yang datang pada kita tapi mempunyai keparahan yang berbeza. Lepas tu kita ada penilaian lah yang kita buat, dari situ baru kita sesuaikan. Jadi kita tak boleh datang tu terus semua kita letak pada satu tempat dan kita tak ambil tahu dia ada apa. Dan apabila kita datang pada kita ni pun kita tengok juga kalau dia sakit ke apa, kita take care dululah penyakit dia dan sebagainya. Dan bila dia ni baru kita buat modul untuk rawatan dan pemulihan. Saya juga nak dapat pandangan Puan berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ni. Tadi pun Puan sebut bahawa ada 2 program rawatan yang dilakukan. Satu ialah program rawatan dan pemulihan dalam komuniti ataupun RPDK, dan satu lagi ialah program rawatan dan pemulihan dalam institusi ataupun RPDI. Apa beza sebenarnya 2 rawatan ini? Okey, beza dia cuma RPDI ni dalam institusi iaitu Puspen. Maksudnya kita memberikan rawatan pemulihan pada seorang tu masuk dalam Puspen dan duduk bersama kita lah dalam tempoh 2 tahun. Maksudnya kita jaga dia dah semualah. Maksudnya yang ni yang tadilah mandatori atau sukarela. Yang satu lagi RPDK ni, dia mendapat rawatan ni, dia duduk di rumah dia sendiri dan komuniti kita, dan ikut program berdasarkan jadual yang kita tetapkan lah. Maksudnya dia datang sebulan 2 kali ke 3 kali ke, ataupun sebulan sekali mengikut tahap-tahap yang dia dah lalui. Itu perbezaan dia. Sebenarnya dia punya program rawatan juga ada hanya sedikit perbezaan lah antara komuniti dan institusi. Contohnya lah, kalau di institusi lebihnya kita letak macam mana yang apabila dah habis selesai proses rawatan dan pemulihan, apabila naik bebas, kita perlukan untuk integrasi. Integrasi maksudnya apabila seorang itu dah masuk di Puspen dalam tempoh yang agak lama jugalah, setahun hingga 2 tahun,
Jadi dia bila dia nak keluar mungkin ada perubahan di persekitaran, perubahan dari segi sistem penerimaan, sokongan, stigma dan sebagainya. Jadi kita lebih pada program integrasi macam mana dia nak menyesuaikan semula dalam kehidupan dia yang sekarang. Dan di situ juga kita cuba untuk selain pada program rawatan dan pemulihan yang kita buat dengan modul yang kita susun tu, juga kita berikan latihan kemahiran untuk dia membina kehidupan dia. Maksudnya sebab pekerjaan ataupun boleh menguruskan diri untuk keuangan dan kehidupan dia adalah salah satu faktor jugalah yang boleh membantu pada kehidupan. Jadi dalam Puspen itu perkara-perkara yang antara perkara yang kita tekankan apabila dia akan keluar daripada Puspen mengikuti kehidupan yang normal dalam institusi. Dan sampai itu kita juga perlu mendapatkan sokongan-sokongan sosial lah daripada even keluarga sendiri pun, komuniti, masyarakat setempat, pemimpin dan sebagainya. Kalau di dalam komuniti itu sendiri yang memang dah duduk dalam kalangan keluarga dalam komuniti sendiri, mungkin program ni perlu juga, tapi peratus dia agak rendah lah. Dan kebanyakan mereka memang dah bekerja, cuma pengekalan untuk pekerjaan tu kita akan tekankan. Sebab kalau kita tahu kadang-kadang tekanan dalam pekerjaan juga boleh menyebabkan dia orang jadi cuma kita kena rasionalkan dia lah. Sebab dalam kehidupan pekerjaan memang ada tekanan, cuma cara untuk menguruskan tekanan itu kita cuba tekankan. Kemudian yang integrasi sebagainya itu ada, tapi dalam jumlah yang kecil lah. Tu ada kadang-kadang berlaku jugalah family ataupun keluarga yang begitu protektif, tak nak anak-anak mereka dihantar ke Puspen walaupun mereka tahu bahawa anak mereka sudah pun terlibat dalam penagihan dadah dan sebagainya. Jadi dalam isu seperti ini, apakah Puan melihat ianya juga merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak, terutamanya keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak barangkali yang mungkin terlibat dalam penagihan dadah dan sebagainya? Okey, menyentuh persoalan itu, benda tu memang berlakulah. Terlalu protektif pada anak dia, mungkin terlalu sayang. Yang kedua dia tadilah stigma tadi. Dia tak nak orang tahu anak dia jadi kena. Lepas tu bila masuk pemulihan ni akan tadilah tak boleh apa untuk anak dia. Orang kain kepercayaan. Selain daripada anak dia sendiri, family tu sendiri akan merasa tertekan jugalah. Sebab orang mungkin sisihkan keluarga dan sebagainya. Itu dia punya pemikiran. Tapi perkara ini sebenarnya perlu kita ambil langkah untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Dia kata sebenarnya dia perlu untuk seketika dia melepaskan anak dia daripada dia tak buat langsung. Sebab kalau dia lepaskan, mungkin dia lepaskan hanya untuk setahun. Lepas tu anak dia akan pulih dan boleh menghidupi menjalani kehidupan sebebasa. Kalau tidak dilepaskan untuk jalan pemulihan, mungkin selama-lama dia akan berhadapan dengan situasi tersebut. Dan kalau dari segi itu, sebab tu kita pergalakkan kalau ada family dan memang tahu ada ahli keluarga ataupun siapa-siapa juga, kita galakkan untuk pergi sukarela. Sukarela ni dia punya dia datang sendiri, dia tak ada tangkap, dan mungkin dia punya cara pemulihan pun agak berbeza. Jadi benda-benda tu mungkin masyarakat luar sana dia kurang memahami ataupun kurang pengetahuan lah berkenaan benda ni. Sebab saya memang ada satu klien sendiri yang sebelum dia masuk dalam pemulihan sukarela ni memang kisah benar lah berkenaan satu, dia ada family, dia dah berkahwin dan ada anak. Dan bila dia terlibat dengan perniagaan, bila nak masuk ke Puspen, dia banyak masalah. Dia kata dia takut, sebenarnya semualah ketakutan. Dan apabila satu hari tu isteri dia berjaya untuk membawa dia menjalani pemulihan secara sukarela, dan dia pergi dan dia melihat dan dia merasa dia mengaku tanggapan dia salah, dan dia rasa memang dia seronok dan dia boleh mengikuti program itu dengan baik. So maksudnya saya menyuruhlah kalau ada siapa-siapa keluarga datang secara sukarela. Okey, kita nak sentuh nanti Puan tentang cara pemulihan. Itu pun penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Tetapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika Puan dan kepada anda. Saya ingatkan lagi, kalau anda juga mungkin
ingin memberi pandangan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, jangan lupalah, saya ulangi lagi sebenarnya, 2 talian kami sediakan kepada anda di 0326040155 dan satu lagi talian ialah 0326040149. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hello there, it's English Week, and in conjunction with the event, we're here to enlighten you on some of the mispronounced words that are often used in English in Malaysia. And of course, here to help me do this is none other than my good friend and colleague, Hilmi Ashley. Hilmi, thank you so much for joining us, man. Good to have you. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pemerkasaan PUSPEN, henti stigma negatif. Baik, bila kita sebut tentang stigma negatif, ini pun satu isu yang menarik ataupun cukup penting sebenarnya. Pandangan bukan saja penagih lah, terutamanya mereka yang kononnya pernah mendapat rawatan di PUSPEN dan sebagainya, dan ada yang menganggap bahawa ianya seolah-olah mungkin gambaran di luar sana mengatakan you masuk PUSPEN ni macam you masuk penjara lah sebenarnya. Everything will be controlled dan sebagainya. Sejauh mana betul ataupun tidaknya stigma ataupun andaian seperti ini sebenarnya, Puan? Okey, stigma sebenarnya apabila seorang itu masuk ke PUSPEN, memang adalah yang negatif dan positif itu semua ada. Cumanya seperti saya cakap sebelum ni lah, mungkin dia tak dapat maklumat sebenar berkenaan dengan perkhidmatan yang ada di PUSPEN. Sebenarnya di PUSPEN ni dia kalau kita lihat kita dah banyak buat pembaruan dan pendekatan pun lebih kepada pada keperluan dia lah. Kalau dulu mungkin kita bila dia datang kita longgokkan aja, kita bagi bam kan. Apa yang dia nak ni semua. Tapi sekarang ni tidak. Maksudnya apabila dia masuk je, apa yang dia perlu buat, kita akan lihat apa yang perlu untuk dia. Dan selepas itu apabila seorang itu merasakan bahawa bila masuk PUSPEN ni dia akan jadi lebih daripada tak tahu banyak benda, dia akan banyak tahu banyak benda. Dia banyak, maksudnya dia belajar mungkin daripada sini yang lebih
tahu tentang dadah dan sebagainya, dia akan belajar. Benda-benda tu sebenarnya kalau kita lihat, kalau negatif dia, kita tak ke mana lah sebenarnya. So maksudnya banyak lagi benda yang positif berbanding yang negatif lah. Kalau kita nak tahu berkenaan dengan proses rawatan dan pemulihan. Sebab tu dalam rawatan dan pemulihan ni, kenapa ada kejayaan dan kenapa ada yang gagal. Kita kena lihat benda-benda tu. Kenapa kalau dalam satu grup tu ada 10 orang, 7 boleh berjaya, 3 tak berjaya. Dan yang ni kenapa dia boleh menjalani kehidupan seperti biasa, dia boleh memperbaiki kehidupan dia, boleh membina balik kehidupan dia. Dan itu semua hasil daripada apabila dia keluar pada puspen ataupun mengikuti rawatan pemulihan dalam komuniti, dia boleh hidup seperti biasa. Benda-benda tu akan memberikan suatu perkara yang kita kena lihat lah, bahawa ada benda yang positif sebenarnya, bukan semua negatif. Dan kita juga melihat kalau bila ada isu-isu yang berlaku berkaitan dengan penagihan di puspen ni, dia akan cuba berpura-pura hanya untuk dia jadi lebih baik dan dia rasa bahawa dia dilihat bahawa dia dah pulih. Itu pun ada juga stigma macam tu. Pada saya benda tu puspen ni bolehlah dianggap sebagai tempat untuk mencari pendidikan untuk memperbaiki diri. Bila you sebut tentang itu, cara pemulihan yang dilakukan di puspen itu sendiri dalam usaha untuk memberi keyakinan, kekuatan jati diri semula kepada penagih-penagih itu supaya mereka tidak bila keluar nanti mungkin ada juga bukan rahsia lagi bahawa mereka yang mendapat rawatan di puspen bila keluar terus menjadi penagih semula dan sebagainya. Bagaimana nak menimbulkan kekuatan dalam diri seseorang penagih yang menerima rawatan di puspen itu? Apa penekanan yang diberikan? Okey, apabila seorang itu datang kepada kita lah, dan kita menerima seorang penagih itu untuk dipulihkan, sama ada di puspen atau daerah, perkara utama yang kita terima apabila dia datang pada kita adalah proses penerimaan kita tu. Kita terima dia, lepas terima kita akan buat salingan, kita akan buat penilaian, selepas tu kita akan buat proses untuk detoksifikasi. Detoksifikasi. Dan kita punya permulaan tu bermula daripada proses detoksifikasi. Itu perbezaan antara besarlah pada dulu dengan sekarang. Kalau dulu detoksifikasi kita memang duduk dalam situ, memang dia tak akan jumpa siapa-siapa. Tapi sekarang ni perubahan kita buat, proses perawatan pemulihan ni bermula daripada proses detoksifikasi. Kemudian selepas habis peringkat tu, kita akan buat rancangan untuk pemulihan dia. Berdasarkan proses penilaian tu, kita akan jelaskan kat dia sebenarnya peringkat penagihan dia di peringkat mana, apakah dia punya risiko, apakah dia punya tahap-tahap keparahan dia, dan apabila dia tidak berusaha untuk memperbaiki, dia akan jadi yang macam mana. Kat situ kita akan berilah dia punya tahap tu, kita beri intervensi dan kita menimbulkan kepada dia meyakinkan dia bahawa di sinilah tempat yang boleh mengubah kehidupan dia. Kalau dulu kita rasional kepada dia, sebenarnya tak ada orang pun nak jelaskan pada dia. Betul. Di tahap-tahap ni semua orang akan kenapa dia perlu ada di sini. Contohnya kalau dia di tahap tu adalah penggunaan heroin yang tinggi, kalau dia tak guna, apa kesan-kesan dia dan kesan banyak. Mungkin ada yang beranggapan semua orang akan mati pun. Tapi mungkin semua orang akan mati, tapi jangka mata untuk mati tu tak sama. Okey, panjang ke pendek, kita akan rasional balik. Dan selepas beberapa ketika dia akan kita lihat dia menjalani program-program telah sesuaikan, dan selepas tu kita akan buat penilaian. Kita akan jelaskan kat dia bahawa dalam beberapa peringkat tu dah ada perubahan. Kita tengok bagi tahu kat dia, you nampak tak bahawa inilah perubahan yang dia buat daripada dulu sampai sekarang. Dari segi fizikal, daripada pemikiran, daripada pertuturan sendiri, daripada kesopanan dia pun dah ada perubahan kat situ. Dia boleh, jadi gitu mungkin sedikit benda tu akan memberi kesan lah pada dia lah. Dan selepas itu sebenarnya kalau bila dah nak habis tempoh rawatan pemulihan ni, kadang dia punya semangat ataupun dia punya skor tu dia akan turun sikit. Dia akan turun sikit. Bila nak habis, bila contohnya tu
salah satunya dia rasa macam bila dia keluar ada tak orang boleh memberikan apa seperti yang dia dapat. Bagaimana penerimaan orang, dia nak ke mana dan sebagainya. Dan dia akan turun sedikit. Ada setengah dia akan turun sikit. Dan kita kena naikkan sikit lah motivasi dia bahawa dia perlu berhadapan lah. Dia tidak boleh lari daripada masalah. Dia kena selesaikan masalah. In terms of percentage lah ataupun peratusan, ada tak ialah mereka yang mendapat rawatan di Puspen itu sendiri melarikan diri sebelum menamatkan proses pemulihan itu? Melarikan diri tu memang ada lah. Memang bukan tak ada, tapi persentasenya kecil sangat lah. kecil lah. Tak sampai pun 10%. Kecil sangat. Dan kebanyakan yang melarikan diri lah kebanyakan orang yang baru peringkat awal. Baru peringkat penyesuaian. Maksudnya bawah daripada 3 bulan. Maksudnya ada dalam minggu, sebulan macam tu lah. Peringkat penyesuaian. Masa tu dia kalau kita lihat di Puspen ni ada peraturan. Peraturan tu perlu sebenarnya. Ya, betul. Peraturan tu perlu untuk mendisiplinkan. Contohnya seorang tu kalau nak hidup dia kena bangun. Dia kena bangun pagi. Bangun pagi, kemudian waktu-waktu untuk makan, untuk beriadah, untuk belajar, untuk jalani program, semuanya untuk solat dan sebagainya. Dan kita susunkan. Dan itulah peraturan kalau dia untuk kembali kepada normal, untuk kembali kepada circle kehidupan yang baik. Dan kat situlah adanya penjadualan. Penjadualan tu pun penting untuk kita. Dia merasionalkan balik bahawa kehidupan ni perlu dijadualkan. Sebab untuk perancangan kehidupan lebih baik, dia perlu menjadualkan rutin kehidupan dia sesuai dengan apa dia buat. Sebab tu apabila peringkat awal kemasukan, dia bila sebelum ini dia boleh melakukan tanpa apa-apa peraturan, tanpa apa-apa sekatan. Jadi bila dia masuk peringkat awal tu, dia kena ikut semua tu. Mungkin ada satu kesusahan, bebanan pada dia lah. Dan di saat apabila dia masuk di Puspen, masa tu pengaruh dadah dah hilang. Dia dah tak ada pengaruh dadah, tapi dia belum pulih. Cuma dia berhenti menggunakan dadah. Dan ingatan dia pada orang yang disayangi tu makin kuat. Makin kuat. Masa itulah diingat kepada ibu, ayah, isteri, anak. Keinginan ni untuk berjumpa tu sangat tinggi. Bila you sebut tentang persoalan itu, ini pun menarik jugalah. Ya. Apakah kaum keluarga ataupun isteri ataupun anak dibenarkan untuk berjumpa dengan mereka yang menerima rawatan di Puspen itu sendiri? Apakah ia memang dijumpakan? Memang dibenarkan sebab keluarga itulah adalah salah satu daripada elemen sokongan yang membantu pada pemulihan. Sebab mereka lah orang yang paling rapat, paling dekat dan lebih memahami Puspen itu dia. Memang kita memang galakkan dan memang ada jadual waktu untuk latang keluarga tersebut. Ada juga yang melontarkan persoalan. Mereka mengatakan bahawa satu lagi stigma terhadap penagih dadah di Puspen ini adalah kerana ianya menyukarkan akses mereka kepada perkhidmatan dan juga sokongan yang diperlukan untuk pemulihan. Betul ataupun tidak, Pak? Pada saya itu mungkin pandangan segelintir orang lah. Sebenarnya tidak. Kita akses tu semua kita ada. Apa-apa juga yang diperlukan, itulah salah satu daripada modul yang terkandung dalam itulah sokongan sosial, sistem sokongan sosial. Itu memang ada. Maksudnya kalau apa-apa juga yang boleh menyokong, kita akan sambungkan pada dia. Contohnya lah, kalau macam ada advokasi berkenaan dengan dia pada isu perundangan. Sebanyak keputusan ni isu perceraian lah. Kita akan bantu dia lah macam mana dia untuk mendapatkan penjelasan, bagaimana dia boleh dapat perkhidmatan lah untuk perkara-perkara ni. Begitu juga penjagaan anak dan sebagainya. Pada saya begitu juga dengan isu-isu penjagaan anak. Apabila kat situ tak kira lah lelaki atau perempuan, kita pun akan bantu untuk dengan anak. Dan kita juga akan hubungkanlah dengan bandar-bandar yang boleh membantu mereka kepada keluarga yang ada di luar sana. Kita membantu, kita tak ada putuskan terus. Sebab itu pada kami adalah satu-satu daripada elemen yang sangat-sangat membantu. Tanpa elemen tu pun sebenarnya sukar jugalah untuk kepulihan ni. Bila dia sendiri tak ada sokongan, dia akan rapuh lah. Dari pemerhatian Puan sendirilah,
selaku pengarah di bahagian rawatan, perubatan dan juga pemulihan agensi anti-dadah kebangsaan ataupun ADK ini. Berapa lama sebenarnya seseorang penagih itu apabila masuk ke puspen untuk menerima rawatan itu, ialah pada permulaannya mungkin memang sukarlah bagi mereka untuk menyesuaikan satu situasi yang serba baru dan penuh dengan cabaran. Nak ambil dadah dah tak boleh dan sebagainya. Jadi berapa lama seseorang itu boleh menerima ataupun kembali semula menerima apa yang ingin dibantu dan dicapai oleh ADK itu sendiri? Berdasarkan daripada pengalaman dan apa yang kita lihat sendiri daripada klien kita sendiri yang ada di Pusbank, banyaknya average-nya lah selepas 3 bulan dia dah boleh menerima. Maksudnya selepas 3 bulan tu, dalam masa 3 bulan tu banyaklah kita macam latih tubi jugalah memberi program memperlihatkan senario. Kalau dia tak mengikuti pemulihan apa jadi, kalau tak pemulihan apa jadi. Selepas 3 bulan dia dah mula stabil. Maksudnya kat situ dia dah maksudnya dia dapat melihat sendirilah kepada abang-abang senior dia, kakak senior, bahawa mereka pun dah mula sihat dan boleh bekerja dan boleh bertingkah laku seperti biasa. Jadi kat situlah makan pun dah mula berselera. Pemikiran pun dah rasional. Semualah. Okey. Baik Puan, kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang dapat kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Encik Mazlan dari Kedah difahamkan ada di talian kita. Saya nak bertanya Datuk Kawi sikit. Boleh. Tanya sikit lah. Dadah di Malaysia ni lama, kita lama. Tapi bila saya nak berakhir agaknya, sebab apa kita ni pernah ada apa? Kita pernah ada Puspen, ada pemadam, ada ADK, di kampung-kampung punya kita ada JKK, ada imam-imam daerah kampung dan macam imam masjid-masjid. Dia orang tak boleh buat kerjasama ke? Orang dadah berkeliaran juga. Punca nak hilangkan macam mana tu? Kita agaknya kena kerjasama agaknya. Dia JKK ke imam kampung ke, daerah-daerah dia kenal anak mamat tu ke, anak mamat ni ke. Agak kita boleh nasihat dia ke macam mana ke? Ataupun kita suruh apa, Puspen tu bela ayam lah, ayam mahal ni. Bela ayam buat satu tempat bela ayam, beras telur pun murah sikit. Kita gunakan sekarang barang kos barang mahal. Itu kita jadikan faedah sikit, dia buat kerja sikit. Kita kena bantu-bantuan dia juga. Okey. Itu cadangan saya, Datuk Syakwi. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih. Apa ni Encik Mazlan dari Kedah. Itu ikhlas sebenarnya apa yang dilontarkan oleh Mazlan. Dia pun sedar bahawa bila bercakap tentang isu dadah dan penagihan dadah di Malaysia ini memanglah sesuatu yang membimbangkan semua pihak. Tapi dia mencadangkan tak tahulah mungkin ini apa yang dilihat daripada luar, bahawa mungkin ADK dan juga agensi-agensi lain yang mungkin mempunyai fungsi dan peranan yang lebih kurang sama itu boleh bersatu dalam usaha kita untuk menghindarkan ataupun menghapuskan penagihan dadah, walaupun ianya bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Puan. Okey, untuk masa sekarang memang kita bersama jabatan-jabatan atau agensi lain, memang kita bersamalah memberikan kerjasama untuk kita mengatasi isu-isu berkenaan dadah dan penagihan dadah ini. In fact, kita pun mewujudkan kerjasamalah dengan komiti, dengan pimpinan masyarakat dan melalui community empowerment lah. Maksudnya kita memberikan latihan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan kita mengharapkan satu hari nanti, tak satu hari lah, kita haraplah dalam setahun ni ke, mereka boleh mengambil alih dan boleh membantu kita lah untuk bersama-sama merangka dan melaksanakan untuk komuniti je. Maksudnya kita dah lakukan sekarang lah ni. Kita dah mula laksanakan sejak tahun 2019 lagi benda ni. Dan sekarang ni pun insya-Allah pada tahun ni kalau tak ada apa, mungkin kita ada boleh buat penyerahan lah beberapa tempat tu kepada komiti. Jadi kita memang sentiasa bekerjasama, sebab ADK tak boleh kerja sendiri sebenarnya. Betul. Kita pun tak boleh kata kita ADK ni boleh buat semua, tidak. Ada bahagian-bahagian yang ADK tak boleh buat dan kita perlukan bantuan daripada orang lain dan agensi lain. Dan itulah kerjasama kita mantapkan. Dan begitu juga komiti pun kita sekarang ni pun dah
kalau dulu memang agak sukar, tapi sekarang ni senario dah agak berubah. Walaupun belum banyak, tapi dah ada perubahan itu ke arah menggerakkan yang mana mereka membantu dan bantu kita lah menjelaskan di mana tempat penagihan, salah penagihan, anak siapa, dan dia bersama-sama DK untuk pergi ke tempat-tempat tu. Benda tu dah ada sekarang dia gerak. Cuma dia mungkin dia belum menyeluruh, tapi dah ada. Jadi itu pun satu perkara yang boleh menyumbanglah kepada kejayaan. InsyaAllah lah untuk mengatasi isu ni bukannya perkara yang mudah, tapi boleh dilakukan dengan kerjasama semua. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik, Puan Siti, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali lagi. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Puan Siti Mariam Mursidan, iaitu pengarah bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Agensi Anti Darah Kebangsaan ataupun AADK. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang pemerkasaan PUSPEN, henti stigma negatif. Kita jumpa lagi selepas kita berehat seketika. Hello there, it's English Week, and in conjunction with the event, we're here to enlighten you on some of the mispronounced words that are often used in English in Malaysia. And of course, here to help me do this is none other than my good friend and colleague, Hilmi Ashley. Hilmi, thank you so much for joining us, man. Good to have you. Thank you for having me, Kevin. Yeah, I know, it's great to have you, man. So here's today's mispronounced word. Hey, Hilmi, I have this document that needs to be looked at. You bring the document and liaise with my friend. Liars. Liaise with my friend. Oh, okay. Now, one more mispronounced word, liars. Now, this is something that people generally tend to mispronounce. In fact, all the words that are on this particular segment are all mispronounced. But the proper way to say this particular word, it's not liars, it's liaise. You liaise with someone. You don't liaise with someone, okay? So generally when you are speaking about this particular word, it's called liaise, not liaise. So Hilmi, I have this document that I need to give to somebody. Who can I go through? Now I know. You bring the document and liaise with my friend. Oh, okay. Your friend can handle this particular document? All No right. problem. Okay, I'll do that. You liaise with him. All right, definitely, for sure. Well, that's it for today's mispronounced word. Hopefully you'll take what we've given you and apply it in your daily lives. Join us again for another mispronounced word right here on Bernama TV. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Baik, kita bercakap pemerkasaan PUSPEN, henti stigma negatif. Baik, saya juga nak menyentuh sedikit Puan Siti Mariam. Ini berkaitan dengan program sempena Hari Terbuka AADK dan pelancaran Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ataupun PUSPEN di Bukit Cabang untuk tahun 2023 ini. Mungkin boleh kita kongsikan sedikit program-program yang disusun atau sempena dengan Hari Terbuka AADK di Bukit Cabang, Perlis ini. Ya. Okey, insya-Allah AADK akan mengadakan Hari Terbuka AADK 2023 di PUSPEN Bukit Cabang, Perlis. Jauh tu. Perlis. Sekarang tengah harum manis kan. Okey, cantik. Pada 29 Mei 2023 pada hari Isnin. So hari terbuka tu akan dirasmikan oleh Pengangku Raja Perlis sendirilah. Dan hari terbuka tu akan bermula daripada jam 8 pagi sehingga pukul 2 petang. Okey, dalam kenapa kita laksanakan hari terbuka ni, kita hendak
memberikan dan maklumat dan menjelaskanlah kepada semua individu yang ada di luar sana untuk mendapatkan maklumat yang betul berkenaan dengan perkhidmatan rawatan dan pemulihan. Maksudnya kalau Puspen ni sebenarnya tak semua orang boleh masuk. Kalau ada urusan dia boleh masuk kan. Tapi pada 29 ni kita buka semua orang lah untuk dia masuk ke Puspen Bukit Cabang. Tapi ada jugalah tempat-tempat larangan. Cuma yang kita benarkan macam asrama tu kita tak benarkan lah. Okey, di situ kita, para pengunjung akan melihat sendiri apakah perkhidmatan yang disediakan oleh DK. Kita boleh tengok sejarah dan kronologi dia daripada permulaan hidup permulaan sejarah ADK ni sendiri. Kalau mulanya dulu dia dikenali sebagai bahagian rawatan dan pemulihan dadah, dia berkembang sehinggalah jadi ADK pada ini, dan dia akan lihatlah perkhidmatan yang disediakan daripada dulu sampai sekarang. Okey. Kemudian juga perubahan dan revolusi yang ada pada Puspen itu sendiri daripada dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua dia apa perubahan-perubahan yang juga yang berlaku dalam pemulihan dalam komuniti. Kalau dulu cuma ada ADK daerah, dan ni sekarang kita ada pusat iman, ada pusat integrasi sekalian, dan ada rumah komuniti. Jadi benda tu dah berkembang banyak, dia punya elemen-elemen. Dan di situ akan diperlihatkan bagaimanakah proses rawatan dan pemulihan tu berlaku. Serta alih dia faham maksudnya apabila ni apa yang perlu dilalui oleh semua orang apabila mengikuti rawatan dan pemulihan. Masa tu kat situ setiap apabila kita mengikuti rawatan tu akan ada turun naik, ada perubahan emosi, semua tu akan adalah catatan dia. Dan dilihatkan juga di mana di tengah-tengah proses rawatan tu perlu ada suntikan sokongan daripada keluarga dan orang-orang individu lah yang akan membantu kepada proses kepulihan. Kat situ akan lihatlah di mana ada komuniti dan ada di Puspen itu sendiri. Berapa ramai yang ada di Puspen di Bukit Cabang ketika ini, Tuan? Bukit Cabang tu dia boleh memuatkan 300 orang, tapi sekarang ni lebih kurang 200 lebih lah dalam Puspen Bukit Cabang tu. Satu lagi persoalan juga ini pun saya mendapat tahulah macam kita sembang-sembang tadi, Puspen Bukit Cabang tu sebenarnya bersempadan dengan negara jiran kita. Tetapi di negara jiran kita penagihan dana itu tidak menjadi satu isu ataupun jadi masalah, sebenarnya dibenarkan. Jadi takkah itu satu risiko yang mungkin satu cabaran yang hebat juga kepada ADK menubuhkan pusat di Puspen di Bukit Cabang ni, Puan? Okey, sebenarnya itu mengenai satu cabaran tapi kita ada cara jugalah mengenai untuk mengatasi isu-isu tersebut. Jadi kita bila menyedari isu-isu tersebut, kita taklah berjalan berdiri nak melihat je, tidak. Sebab tu tadi macam ada kolaborasi dengan cabang-cabang lain. So untuk Puspen Bukit Cabang ni, dia tak semestinya bila kat Puspen masuk Pusat Cabang, dia ada banyak lagi tempat yang di seluruh Malaysia ni. Mana-mana kita boleh berdasarkan daripada yang kita tahap keparahan dia tu lah, apa yang sesuai. So macam di Bukit Cabang ni, dia pada orang yang tahap yang tidak kerasa, tak rendah, di tahap sederhana lah di Puspen Bukit Cabang ni. Jadi di Bukit Cabang ni juga selepas sebelum ni dia dah dibina pada 1991 dengan hingga 1992 tu lah. Dan banyak bangunan-bangunan yang sebelum tu dibina oleh klien sendiri disebabkan keperluan bahawa kesesuaian untuk menyediakan fasilitas yang kondusif untuk lebih pemulihan, yang ada bilik aktiviti dia, ada bilik program yang lebih baik, maka kita buat penambahbaikan lah kepada bangunan-bangunan tu pada tahun 2015. Dan dia siap pada tahun lepas, dan dia mula beroperasi tahun lepas. Dan sebab tu kita buat perasmian tu, dan kita juga mengambil kesempatan daripada perasmian tu, kita memperlihatkan produk-produk yang dihasilkan oleh klien ADK pada hari terbuka. Jadi orang pun boleh beli produk-produk yang dihasilkan oleh klien tu, semuanya bersih, dijamin. Kemudian klien-klien tu Puspen ni juga diminta untuk menjadikan satu produk baru selain daripada produk sedia ada. Dan kita akan juga melancarkan jenama untuk produk ADK, iaitu
logo Suka nama dia. Apa? Suka. Suka tu maksudnya sokongan untuk kumpulan anda, SUKA. SUKA. Jadi kat situ pun akan ada pelancaran untuk logo pada jenama logo ADK lah, untuk produk-produk ADK ni. Nanti semua akan ada. Antara produk-produk nanti apa contoh? Antara produk dia salah satunya adalah pastry, kuih-kuih. Kemudian ada kraft tangan, alas meja, ada jualan pokok bunga, nursery. Banyaklah, ada makanan dan semuanya lah, daripada semua daripada puspen-puspen, semua sayur-sayuran dan sebagainya. Dan semua boleh dibelilah produk-produk tu pada hari tersebut. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi Puan Siti ya. Sebelum kita pergi kepada harapan dan juga mungkin seruan daripada Puan Siti sendiri, tapi serengka-ringkasnya satu lagi stigma yang menjadi persoalan yang dimainkan di luar sana ialah kepada mereka yang mungkin ialah penagih dada dimasukkan ke puspen, tetapi bila keluar nanti mereka sukar untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya, dan jalan keluar bagi mereka akhirnya disebabkan oleh tekanan-tekanan ini mereka menagih semula dan sebagainya. Apa yang Puspen lakukan dalam usaha untuk menjamin bahawa kalaupun mereka masuk Puspen keluar semula, tetapi ADK juga akan membantu mereka untuk mendapat semula pekerjaan ataupun mendapat pekerjaan baru dan sebagainya. Okey, menyahut kepada cabaran tersebut, kita menyadari bahawa kebanyakan mereka mengeluh tak ada pekerjaan. So menyahut pada cabaran tersebut, maka ADK pun dah mewujudkan satu cawangan baru, iaitu cawangan latihan vokasional, iaitu menguruskan berkenaan dengan latihan kemahiran vokasional yang ada dalam Puspen dan membantu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya mendapat pekerjaan tu sekarang ni bukan satu isu yang besar jugalah pada klien. Cuma untuk pengiklan pekerjaan tu menjadi cabaran pada klien tu dan pada kami sendirilah. So maksudnya sekarang ni berkenaan pekerjaan sangat banyak bantulah syarikat-syarikat, dan mereka pun mendapat pelepasan cukai, insentif untuk memberikan pekerjaan pada klien-klien sendiri. Dan kita ada lebih pada 500 company-company yang boleh membantu untuk pekerjaan pada klien-klien kita ni semua. Cumanya mungkin pekerjaan tu tak sesuai pada klien. Contohnya kerja kat ladang kelapa sawit, mungkin dia tak biasa kerja kelapa sawit dan sebagainya lah. Benda-benda yang itu yang menjaga kangan. Tapi ADK akan sentiasa memainkan peranan untuk membantu ADK sentiasa memainkan peranan, dan kita juga telah mengembangkan dengan kita menyesuaikan jenis-jenis pekerjaan tu. Kerja yang macam mana pertanian, makanan, perkhidmatan dan sebagainya kita. Dan kita juga melatih staf-staf kita untuk sebagai tenaga pengajar untuk mengajar dan membantu klien-klien perkhidmatan. Okey, kita hampir di penghujung, ada lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Saya juga nak beri ruang dan juga peluang kepada Puan Siti Mariam lah untuk menyampaikan seruan ataupun harapan sendiri yang ingin Puan lontarkan supaya mungkin segala stigma negatif yang dilontarkan terhadap Puspen sendiri, malah terhadap penagih-penagih yang menerima rawatan di pusat di Puspen itu sendiri. Sebenarnya mereka yang berada di Puspen ataupun mendapat rawatan di Puspen itu sebenarnya mempunyai jalan keluar ataupun masa depan yang cerah sebenarnya sekiranya mereka tidak lagi menjadi penagih dan sebagainya. Komen sikit. Okey, untuk itu saya menyuruh sekali lagi, sebab ADK tidak boleh bersendirian untuk melaksanakan tugasnya bagi membantu dan memulihkan penagih dadah. Kami perlukan sokongan pada semua, daripada family, daripada komiti, majikan dan sebagainya. Sebenarnya tak ada yang mustahil untuk mereka. Yang penting adalah mereka nak dan kita bantu untuk menjadi kekuatan pada mereka. Dan saya menyuruh untuk semua, kalau ada ruang dan ada peluang, datanglah secara sukarela sebelum kita dipaksa untuk menjalani pemulihan, yang itu adalah lebih baik. Dan sekali lagi saya menyuruh untuk ramai-ramai untuk
datang ke hari terbuka ADK di Puspen Bukit Cabang pada 29 bulan Mei 2023, iaitu minggu depan. Berbagai acara selain daripada pameran, ada juga bas-bas pameran bergerak, ada juga perkhidmatan MRT yang kita sediakan di situ, dan ada juga program bersama klien dan keluarga, ceramah, ada sukan ni sukan e-game dan sebagainya. Sukan ni bukan sekadar sukan, tapi sukan berinformasi berkenaan anti dadah dan cara untuk menyelesaikanlah. Ada tak kemungkinan sempena dengan sambutan hari terbuka ADK di Bukit Cabang nanti akan menjemput mungkin bekas-bekas penagih yang telah pun menerima rawatan di ADK dan akhirnya berjaya kembali semula dalam kehidupan yang lebih sempurna dan lebih bahagia sebenarnya. Itu pun kita memang itulah salah satu yang kita nak awal, memang kita jemput dan kita panggil dia sebagai pembimbing dengan sebaya dan mentor kepulihan yang ADK ada sekarang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Mariam Mursidan kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak sebenarnya persoalan yang menarik yang dapat kita kongsikan, tetapi yang lebih menarik lagi, kalaupun ada pelbagai stigma negatif yang dilontarkan terhadap Puspen dan juga terhadap penagih-penagih yang mungkin menerima rawatan di Puspen, sebenarnya ADK melalui Puspen sentiasa melakukan yang terbaik sebenarnya untuk membantu penagih-penagih supaya mereka kembali semula ke dalam masyarakat, kembali semula kepada keluarga dan kembali semula dalam membina kehidupan mereka yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu sebenarnya tujuan yang dilakukan ataupun harapan yang diletakkan oleh ADK dengan tertubuhnya Puspen ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu dan sentiasa kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Sama.